Assalamualaikum. Hi, Mami Syur di sini. Don't forget to subscribe and like. Topik hari ini berkenaan dengan sensory. Sebab kita nak mulakan secara officialnya misi bantu anak cakap. Siapa dekat sini yang anak-anaknya, okey, doktor pakar kata, cikgu-cikgu kata anak ni maybe dalam kategori anak-anak speech delay, iaitu menunjukkan ciri-ciri anak yang ada delay dalam kelewatan perkembangan bahasa dan juga pertuturan. So, adakah anda antara ibu ayah yang Mami Syur dan pasukan Easy Kids by Nuha nak bantu? Mami Syur adalah Certified Occupational Therapist, Brain Gym Instructor dan juga Reflex Therapist daripada Pusat Terapi Nuha. Alright, so kami pasukan yang terapis-terapis yang bertauliah ingin membantu ibu bapa dalam misi School Readiness Anak. Hari ini kita kongsikan tentang misi bantu anak cakap. Misi School Readiness Anak ni adalah satu topik yang sangat besar. Topik misi School Readiness Anak ni ada banyak kemahiran-kemahiran yang anak-anak perlu ready sebelum anak boleh lebih berdikari dalam aktiviti-aktiviti persekolahan. Antaranya bantu anak menulis, bantu anak cakap, bantu anak bermain, bantu anak urus emosi mereka, bantu anak-anak yang ada curi-curi tantrum. So, minggu ini kita nak fokuskan dalam misi bantu anak cakap. Okey, ada beberapa aktiviti yang Mami Syur nak kongsikan kepada ibu ayah semua. So, kalau anda semua dah ready dan anda benar-benar nak bersama-sama dengan Easy Kids by Nuha, alright, pusat merupakan pengeluar buku-buku daripada Nuha Kids Care, okay? Easy Kids by Nuha. So, anda komen dekat ruangan komen speech delay, menandakan anda dah ready. Topik hari ini adalah sangat penting, topik berkenaan dengan sensory. Saya nak kongsikan topik ini sebab ramai lagi ibu ayah dekat luar sana confused. Anak saya cuma speech delay-nya. Tak perlu jumpa OT sebab anak saya okey je, sensory dia okey je. So saya sebenarnya nak memberitahu kepada ibu ayah banyak salah faham berlaku tau. Dikatakan anak-anak speech delay tak perlu rangsangan sensory. Ini salah faham yang saya harap saya boleh bantu ibu ayah yang masih lagi ada salah faham seperti ini. So first of all, kita nak perjelaskan dahulu apakah itu sensory dan anak cakap. Okey. Kaitan sensory dan juga anak cakap. Kalau anda ada soalan, boleh tanya soalan dan jangan lupa untuk sertai grup misi bantu anak cakap. Okey, grup misi bantu anak cakap ni percuma sahaja di mana Mami Syur akan bagi aktiviti-aktiviti secara harian untuk ibu bapa lakukan bersama dengan anak. Contoh dalam siapa yang dah join misi bantu anak tulis minggu lepas, anda dah tahulah di mana dekat dalam grup support ni Mami Syur kasih audio, Mami Syur kasih notes untuk bantu anak cakap. Nampak tak? Nampak tak? So, siapa yang dah join misi bantu anak tulis minggu lepas? Minggu ini kita akan sharekan misi bantu anak cakap. Alright, so jom kita nak mulakan topik kita iaitu berkenaan dengan sensory. Kita dah tahu sensory ni ada 8 jenis. Sensory yang pertama sekali adalah untuk anak ada awareness. Kesedaran. Kesedaran apa? Kesedaran yang mereka tu ada mulut. Kesedaran bahawa mereka tu ada vocal cord. Mereka ada pita suara, mereka ada mulut. Okey, mereka ada pita suara, mereka ada mulut. So, mereka kena aware, anak kena faham yang mulut ini bukan sekadar untuk makan tetapi untuk bercakap juga. So, mereka kena ada, kita panggil sebagai mouth awareness. Kesedaran. Okey, sensory mereka kena sedar. This is a very important guys. Sebab ramai ibu ayah tak faham tau. Rupanya anak-anak saya yang kerap menggigit ni rupanya mereka perlukan stimulasi sensory sebab apa? Mereka memerlukan rangsangan yang ekstra dekat bahagian mulut. Rupanya anak saya yang air liur melilih-lilih ni, rupanya mereka perlukan stimulasi sensory supaya mereka aware yang mereka ada bahagian mulut. So, saya akan ceritakan apakah sensory yang berkait itu. Saya nak kongsikan dahulu sebelum Mami Syur nak sambung lagi ciri-ciri speech delay. Misi bantu anak cakap ni dibawakan khas oleh Easy Kids by Nuha untuk bantu ibu bapa yang tak ada alat, yang tak ada tools, yang tak ada strategi, yang tak tahu nak bawa anak dari mana. Nak bawa mereka, nak stimulate mereka dari mana. Sebab itulah sahabat saya, seorang speech therapist, dia kata ramai ibu bapa yang bawa anak ke hospital kena ada waiting list yang sangat panjang. Yang kedua, ibu bapa memang clueless, tak tahu nak buat macam mana untuk rangsang anak mereka bercakap. So, bayangkanlah anak-anak yang ibu bapanya clueless. Bila ibu bapa pun clueless, bagaimana pula dengan anak-anak ni? Anak-anak ni lagilah clueless. Macam mana nak bantu diri mereka sendiri kan?
So jadinya apakah yang speech therapist dan OT akan buat? Mami Syul sebagai occupational therapist, kami akan rangsang daripada sudut sensory, bantu development of social skills, play skills, dan speech therapist pula membantu daripada rangsangan bahasa dan pertuturan. So salah satu alat yang ST Shereen dah kongsikan supaya dapat bantu parents, apa yang parents boleh buat dekat rumah adalah merangsang sensory auditory. Tadi kita ada 8 jenis sensory. Okey, sekarang Mami Syul nak kongsikan salah satu sensory yang sangat penting, iaitu auditory. Sebab kalau anak tak ada kemahiran mendengar, tak ada input yang boleh masuk ke dalam otak mereka. So bila tak ada input yang masuk ke dalam otak mereka, kefahaman bahasa mereka jadi sukar. Sebab itulah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, semua kes kalau kita nak confirm diagnose, wajib berjumpa dengan ENT. Wajib berjumpa dengan ENT. Kita nak kena check pendengaran anak tu elok ke tidak. Jelas tak setakat ini? Ramai orang tanya Mami Syul, kenapa kita kena bawa anak kita jumpa ENT? Sebab kita nak distinguish yang anak kita ni sebenarnya bukan ada masalah pendengaran. Sebab anak-anak yang ada masalah pendengaran, sebab mereka tak dengar. Bila mereka tak dengar, mereka pun dengar so mereka tak boleh nak articulate. So sebab itulah salah satu strategi untuk membantu dan merangsang bahasa anak adalah ni, melalui kaedah bercerita. Buku cerita Buih Oh Buih ni, sahabat saya ni, ST Shereen ni buat sebab apa? Dia bagi tahu saya bahawa memang betul, tak payah dia bagi tahu pun sebenarnya saya pun perasan. Ramai ibu bapa sebenarnya tak tahu cara bersembang dan cara untuk kembangkan bahasa bersama dengan anak. Okay? So ini adalah sangat bahaya ibu ayah. Siapa dekat sini first time dengar kaedah bercerita bantu anak cakap? Sila komen dekat ruangan komen. Sebab kaedah bercerita ni sebenarnya dia merangsang sensory auditory. Pendengaran anak supaya ada input. Bila ada input, barulah otak mereka boleh, buih. So sekarang ni, sebab sangat ramai tanya saya, kenapa kena bawa pergi ENT? Anak saya tak boleh bercakap, bukan ada masalah pendengaran. Faham tak? Saya ada ibu bapa yang tanya kita soalan macam tu. Alright, sila komen dekat ruangan komen. Kaedah bercerita merangsang sensory auditory. Okay, macam occupational therapist, kenapa kami suka dengan strategi ni? Sebab dia rangsang sensory auditory. Pada masa yang sama, dia akan merangsang play skills anak. Sebab ketika aktiviti bercerita, ada banyak lagi kemahiran-kemahiran sosial dan play skills yang akan dibantu. Nanti saya akan kongsikan macam mana. Baby boleh start baca buku cerita. Sangat boleh baca buku cerita dekat baby. Sangat bagus. Even bayi itu dalam kandungan pun, kita dah start baca Al-Quran dengan anak. Kita dah start bercerita dengan anak kita. Sebab apa? Kita nak merangsang auditori anak. Okay? Pernah dengar kaedah bercerita tapi saya tak tahu caranya. Sebab itu dalam buku cerita Buih Oh Buih ni, tulisan daripada speech therapist sendiri tau. Sangat berbaloi buat ibu ayah yang grab set buku cerita ini. Sebab apa? Dia bukan saja fokus kepada buih, iaitu permainan pertama yang boleh menggalakkan anak-anak kita ini minat, dapatkan eye contact anak. Malah bunyi beh and peh adalah bunyi pertama anak-anak akan sebut daripada sudut konsonan. Misi bantu anak cakap ni dibawakan khas oleh Easy Kids by Nuha. Alright, Easy Kids by Nuha ni adalah publisher buku-buku daripada Pusat Terapi Nuha. Jadi buku-buku kami semuanya daripada certified therapist and certified teachers. We want to help more and more parents to gain knowledge in terms of ilmu perkembangan anak. Nisha akan kongsikan secara step by step. Okay, dan dalam grup misi bantu anak cakap, dalam grup Telegram saja tahu. Siapa yang belum join, korang komen, belum join nanti. Kan, dalam grup tu kami akan kasih aktiviti khas untuk ibu ayah. Serius, kami tak tipu. Siapa yang nak join, joinlah sekarang, okay? Okay. Salah, betul. Bunyi buih sama dengan bunyi kaedah bunyi. Sebenarnya, bunyi phonics tu adalah bunyi. Dia adalah bunyi. Sama juga bila kita nak ajar anak kita membaca. Actually, dia membuat bunyi kepada simbol itu. Buih. Dan kalau ikut ilmu perkembangan bahasa dan pertuturan, bunyi beh and pe adalah bunyi yang pertama. Anak akan babbles at the age of 3 months. Nanti speech therapist Shereen akan share lagi dengan lebih lanjut. Mami Syul nak kongsikan daripada sudut sensory auditory. Bayangkanlah. Saya tahu. Sebenarnya, ramai ibu ayah dekat luar sana tak tahu cara nak mulakan. Setuju ataupun tidak? Okay? Kan? Ramai ibu ayah ingat kita hanya perlu rangsang anak bila anak kita ni dah delay. Tak.
Kita rangsang anak sebelum delay. Kita kena elak. That's why anda bukan share ni kepada kawan-kawan yang anak dia speech delay. Tak. Share dekat ibu ayah yang nak elak anak mereka untuk ada delay dalam perkembangan. Setuju. Tak tahu cara lagi. So that's why kaedah bercerita ni, kalau awak tengok dekat sini, buku cerita ni memberi stimulasi oral motor. Bila kita bercerita, anak akan dapat gambaran, muncung bibir. Walaupun anak ketika itu, baby ketika itu belum lagi develop logic thinking dia. Belum lagi develop macam mana aku nak muncungkan bibir aku tu. Tetapi, we already gave the perception. We already gave the idea. And these hands membantu anak-anak tersebut, bila dah besar nanti, mereka akan cepat tangkap kemahiran ataupun skill tersebut. Sebab apa? Dah masuk dekat minda separa sedar. So itulah kaitan auditory, sensory pendengaran anak ni dengan ni, memory skills anak dalam minda separa sedar anak. Hence the reason why sensory auditory is such a powerful sensory yang saya tak nak ibu ayah sia-siakan. Anda nak anak anda cakap, maka rajin-rajinlah bercerita dekat anak tuan-puan. Siapa yang belum grab set buku Buih Ubah daripada Speech Therapy Shereen, siap ada video penerangan ni, korang grab lah dengan kadar segera. Yang belum, ini salah satulah. Okay? So, tadi saya share pasal sensory auditory. Kejap, kita lagi berapa? 7 sensory lagi. Sabar Sat. Terus bantu saya tekan butang like, tekan butang share. Okay, ini salah satu. Saya sharekan salah satu. Sebab itu bila kawan saya, sahabat saya buat buku ni, saya teruja. Sebab selama ni saya ada kaedah bercerita, tapi saya tak pernah sempat nak kumpulkan. Dan bila dia buat, saya kata, this is a must-have book. Okay, must-have book lah bagi saya. Faham? Audition tak penting. Saya dah grab. Cuma tak tahu macam mana nak baca, macam mana nak bagi baby minat. Ada banyak. Sebab itu follow lah live Mami Share. Video-video TikTok Mami Share pun semua dah kongsikan kaedahnya. Okay? Tanda-tanda nak tahu anak-anak ni ada ciri-ciri speech delay. Tanda-tanda nak tahu anak ni ada ciri-ciri speech delay. Number 1, pada usia 12 bulan belum muncul satu word lagi. Okay? Belum muncul satu word lagi. Maksudnya satu word yang bermakna. Walaupun ianya pelat, for example, cucu, tapi sebenarnya anak menyebut susu, it is already considered as one word. Okay? Dia tak kisah. Yang penting perkataan bermakna tu haruslah konsisten. Kita faham maksudnya dan betul maksudnya anak sebut cucu itu adalah susu. Dia tak sebut cucu tu pada semua barang, tapi hanya pada susu. So it's considered as perkataan bermakna. Okay? And by the age of 18 months, 18 bulan, anak sepatutnya faham 50 bank perkataan. Dia faham. Dan dia sebut minimum 7 to 20 words. So sekiranya anak ada anak cukup ciri-ciri ni, insya-Allah anak masih lagi kategori selamat. Tapi bukanlah bermakna. Okay, bermakna sebab yang saya sebutnya very very minimum tau. It is better anak boleh sebut lagi banyak. Sebab tu saya kata session ini bukan untuk anak speech delay. Ini adalah untuk elak anak tuan-puan daripada kurang vocab. Macam mana cara kita nak tambahkan vocab mereka ni. Sebab memang sekarang ni banyak kes anak-anak yang kita nampak, saya pernah dapat kalau siapa-siapa yang follow saya daripada dahulu lagi, alright, saya dapat dari ramai parents komen bagi tahu Mami Share, puan, kenapa misi dekat sekolah, dekat klinik tu cakap anak saya normal, tak bercakap lagi, umur 4 tahun. Banyak. Maybe apa yang dimaksudkan itu adalah normal dia nampak anak-anak sekarang ini lambat bercakap. Tetapi daripada sudut perkembangan otak, it is not normal. Normal sekarang kita nampak anak-anak delay ramai. Tapi daripada sudut perkembangan otak, it's not normal. Ini buat ibu ayah, okay? So make sure itu Make sure itu dahulu. Dulu anak ada bercakap, ada word, sekarang tak ada. Most probably, maybe anak tu mengalami isu speech regression. Nanti kita akan kongsikan apa itu speech regression. Tunggu. Alright, kongsikan tentang sensory auditory. Bahagian sini, tadi saya dah share pasal auditory. Saya letak A lah, auditory. Okay, seterusnya saya nak share pasal tactile dan juga proprioceptive. Tactile dan juga proprioceptive. Kenapa penting dua sensory ini? So, tactile ni adalah lerei rasa sentuhan. Anak-anak yang picky eater, anak-anak yang tak suka orang pegang mulutnya, berkemungkinan kebanyakan kesnya adalah anak-anak ni ada ciri-ciri spesial. Kemungkinan, tak semestinya, not 100%. But most of the cases is like that. Anak-anak picky eater selalunya dikaitkan dengan lewat bercakap.
Okey, anak-anak yang susah nak ni gerakkan mulut, mancing, okey, gunakan jaw dia, memang agak mencabar untuk menghasilkan beberapa jenis bunyi. So jadinya itulah dia kaitan sensori yang pertama dengan nak membantu anak tu bercakap. Dan pada masa yang sama, macam mana anak nak tahu kedudukan? Kat mana yang I nak hasilkan bunyi ha? Kat mana I nak hasilkan bunyi bah? Kat mana I nak hasilkan oh, rupanya dekat sinilah ada pita suara. Oh. Anak sedar yang dia ada vocal cords. So apa yang membuatkan anak sedar? Kesedaran tu apa? Sensory proprioceptive. Okey, jelas tak ibu ayah? Misi bantu anak cakap ni dibawakan khas oleh Easy Kids by Nuha, pengeluar buku-buku daripada Pusat Terapi Nuha. Siapa yang belum grab buku ini sebab dalam buku Boheh-Oboh itu siap ada video panduan daripada terapis. Dalam buku aktiviti cakap ni sekalipun, alright, bantu anak tambah vocabs dan bantu anak bina ayat. Kaedah visual yang evidence based dan dah siap dah segala jenis gambar. Parents hanya perlu gunting dan tampal. Ada parents laminate so boleh guna sangat lama. Dan sekarang ni siapa-siapa yang grab ni first come first serve akan dapat percuma gunting, dapat lagi e-book gunting, dapat lagi video bantu anak pelat. Siapa yang tak grab memanglah rugi. Okey, siapa yang nak grab boleh tanya Mami Syah macam mana cara nak mendapatkan buku tersebut. Buku ini. Siapa yang belum grab silalah ambil terus combo yang saya rasa cukup lumayan buat ibu ayah. Okey, jelas ya. Siapa yang belum masuk grup parenting Mami Syah? Join macam mana? Senang saja. Pergi dekat bio Mami Syah. Pergi dekat bio Mami Syah. Ni yang kat TikTok Pergi dekat bio Mami Syah. Alright, pergi tekan. Kalau tekan akan jumpa kat sini. Tekan ni. Grup parenting Mami Syah. Tekan sini. Grup parenting Mami Syah. Akan terus pergi dekat grup Mami Syah. Anda akan dapatlah all the tips-tips yang Mami Syah ada dekat dalam grup parenting. Okey, jelas ya setakat ini. Alright, jelas ya? Okay. So, seterusnya saya nak kongsi. So, tadi saya dah cerita pasal sensory. So, seterusnya, apa yang membantu anak bercakap ni? Behavior. So, dalam piramid perkembangan anak, behavior ataupun tingkah laku ni pun penting guys. Walaupun anak tu tahu gerakkan mulut, tapi kalau hari tu dia rasa tak nak gerakkan mulut, dia tak akan gerakkan mulut. Sebab apa? Tak tahu. Maybe anak tu sedang memprotes. Maybe anak tu sedang mengelak. Maybe anak tu memang ada masalah isu-isu behavior yang lain. Kita tak tahu. Sebab itu kebanyakan anak-anak macam dekat Pusat Terapi Nuha, apa yang kami gunakan, banyak yang kami gunakan ada dalam buku Boheh-Oboh ni. Antaranya adalah kemahiran meminta. Selagi anak tu tak buat gesture meminta, nanti kena follow lah. Kena follow misi bantu anak cakap ni, kami akan tunjukkan. Alright. So, for those yang dah grab buku Boheh-Oboh ni, ajar anak kemahiran meminta. Selagi anak tak meminta, anak takkan dapat barang yang mereka nak. Nak lagi tips tak macam mana nak ajar anak kemahiran meminta? Sila komen dekat ruangan komen, kemahiran meminta. Siapa lagi nak tips kemahiran meminta? Sila komen dekat ruangan komen, kemahiran meminta. Kemahiran meminta ni, actually, anda kena develop tau. Okay, contohnya lah, apakah mainan yang anak paling suka? Oh, dinosaur, alright? Dinosaur, yes. I think semua anak-anak suka dinosaur, kereta. Okay, apa lagi? Okay, kita kena kenal pasti dahulu objek yang anak kita paling suka. Sebab apa? Sekarang ni kita nak develop behavior skills. We want to develop what, guys? Develop behavioral skills. Alright, block, Lego. Come on, comment. Car, boat. What else? Lorry, kereta. What else? Okay, first thing first yang ibu ayah perlu buat, ini homework anda pada hari ini. Kenal pasti barangan ataupun toys yang anak paling suka guys. Apa toys dan barangan yang anak paling suka? Kenal pasti itu dahulu. Kenapa Mami Syah minta anda kenal pasti? Mami Syah minta anda kenal pasti sebab Mami Syah nak bantu daripada sudut behavior. Okay, daripada sudut behavior anak ni sangat penting guys. Okay, untuk kenal pasti apakah minat anak. So, kita dah tahu, kita dah kenal pasti apakah perkara yang anak paling minat. Apa kita buat dengan mainan tersebut? Contohnya lah, anak suka buku ni kan. Kita simpan dekat tempat yang tinggi. Apa ya guys? Simpan dekat tempat yang tinggi yang anak sukar nak capai. Jelas tak? Kenapa saya minta buat macam tu? Supaya anak akan datang kepada kita, tarik kita. Ini adalah peluang. Ibu bapa ajar pada anak. Ya, abang. Oh, nak car. Oh, nak dinosaur. Nak buku.
Nampak tak ibu ayah? Jelas tak ibu ayah? Sila komen dekat ruangan komen. So, bila anda dah tahu what are the things that your child cannot live with, use it as a tool to encourage more opportunity for us to communicate. Okay, so ingat ya ibu ayah semua, penting ajar ataupun menggalakkan anak kita ini ada kemahiran meminta. Kemahiran meminta adalah salah satu kemahiran pre-verbal skills yang amat penting. Okay, saya belum sampai lagi. Kita ada banyak lagi guys. Sila bersabar. Okay, kita okay ni guys. Okay, kita okay ni. Alright. Anak saya ada reaksi tarik tu tapi tak pandai minta. Dia boleh minta bila cakap cuma sekali tak nak ulang. It's okay. Tujuan kita adalah menjadikan perkara itu sebagai satu peluang. Kita bukan nak paksa anak cakap. Kita nak rasa anak terpaksa cakap. Kita bukan, lain kita bukan nak paksa anak cakap. Kita nak buat anak terpaksa cakap. Beza ke tak beza? Beza ke tak beza guys? Anak saya banyak bercakap bahasa English dan juga masih ada ayat alien. Okay, anak usia 4 tahun ke bawah masih lagi cakap bahasa alien is very the normal. Okay, kenapa dia normal? Sebab memang anak usia 4 tahun ke bawah masih lagi belum cukup vocabs yang banyak lah. Alright, for example lah, anak saya yang selalu bercakap bahasa Melayu, tiba-tiba kita ajar mereka cakap bahasa English, in English words, a new form of language, bahasa yang lain. So of course ada bahasa Englishnya macam, apa awak sebut tu? Oh rupa-rupanya nak sebut satu perkataan tu. So bahasa-bahasa alien ataupun bahasa yang tak biasa anak guna, as long as anak usia 4 tahun ni boleh membina 4 perkataan dalam satu ayat, it's considered okay. Alright, jelas ya? Pergi ke tips yang seterusnya. Sensory behavior. So selain daripada sensory behavior tu, ada kemahiran-kemahiran yang lain. Di antaranya, okay, kemahiran gross motor, kemahiran fine motor. Okay, ini saya akan sharekan sedikit lah kepada ibu ayah supaya anda lebih jelas. Gross motor ni lah kekuatan otot. So bila anak kita nak menghasilkan suara, mereka perlukan stamina. That's why lah occupational therapist banyak kali cerita kena buat tummy time, kena buat rolling, kena buat aktiviti kuatkan core muscles. Ianya ada kaitan dengan aktiviti untuk anak bercakap. Fine motor ni, gerakan-gerakan otot-otot kecil di sekitar mulut-mulut anak ni apa? Itu adalah kemahiran fine motor skills. Okay, so itu antara kaitannya. Ya, eksklusif dibawakan misi bantu anak cakap ni oleh Easy Kids by Nuha sebab kami nak mencari ibu ayah yang nak belajar. Kami nak mencari ibu ayah yang nak bersama-sama dalam misi menyediakan anak supaya anak kita ni lebih ready lah ke sekolah. Okay, kita tak boleh nak salahkan 100% di mana anak saya kena reject daripada tadika lah. Saya tak salahkan tadika dan saya pun faham perasaan ibu ayah. Kenapa? Sebab tak semua bersedia ataupun equipped, especially untuk menerima anak-anak yang speech delay. Especially anak-anak speech delay yang didatangkan sekali dengan isu sensori. Kita kena faham, tadika tak sama dengan early intervention program. Sebab itulah at least ibu ayah apa yang anda boleh buat sekarang, kalau tak boleh hantar anak ke pusat terapi Nuha, anda boleh buat aktiviti stimulasi dekat rumah. Nak ke tak nak buat aktiviti stimulasi dekat rumah? Kena join misi bantu anak cakap kami. Alright, percuma saja step by step kami buat aktiviti stimulation yang Mami Syah akan kongsikan nanti dalam grup misi bantu anak cakap. Okay, khas untuk ibu ayah yang nak join misi bantu anak cakap. Tapi yang paling penting, anda kena sediakan bahan-bahan yang bersesuaian. Antara bahan-bahan yang kami akan gunakan ialah buku aktiviti cakap dan juga buku cerita Buih Oh Buih. So kalau anda yang belum grab, pergilah grab sekarang. Sebab ini antara bahan-bahan ataupun tools yang bakal kami gunakan. So parents yang ada the same tools, lebih mudah mereka ajar anak mereka bercakap. Okay, kalau nak set buku ini, sila komen. Nanti Mami Syah akan kongsikan macam mana cara nak dapatkannya. Okay, so tadi kita dah settle sensory, behavior, gross motor, fine motor. So apakah skills yang seterusnya? Masuk motor skills tu, lemah tu macam mana? Boleh explain tak contoh motor skill? Motor skills ni banyak puan. Kemahiran bergolek, kemahiran duduk, kemahiran merangkak, kemahiran berjalan. Itu semua adalah kemahiran motor skills. Motor skills ni terbagi kepada dua. Gross motor skill adalah kemahiran otot-otot besar. Contohnya kita nak baling bola, kita gunakan otot-otot dekat bahagian tangan kita, otot besar. Okay, fine motor skill adalah kemahiran otot-otot kecil. Otot-otot kecil ni terletak dekat jari jemari, dekat hidung kita, dekat mata kita, dekat mulut kita. Itu bezanya. Gross motor skills otot besar, fine motor skills otot kecil. So jadinya bila kita nak ajar anak kita bercakap, ada kaitan dengan otot besar. Sebab kita nak menghasilkan suara, apa yang memegang paru-paru kita? Otot-otot besar. Otot-otot besar ini memegang organ-organ penting yang menghasilkan, yang bantu dalam penghasilan bunyi. Seperti paru-paru,
Seperti kita punya ni. Okay, it's a lot of things. So basically tu untuk ibu ayah yang saya hormati dan saya kasihi, okay, ada banyak kaitan sebab kita tidak boleh menidakkan asas foundation anak. Sama lah macam kita nak kasih makeup kita cantik, kita pakai foundation, kita pakai primer, kita panggil whatever lah, saya pun tak tahu, saya pakai filter ni. Alright, saya senang je. Kita foundation ni kita dekat ni kita pakai filter, kan? Tapi bila kita cakap pasal perkembangan anak ni guys, kita pun ada foundation penting. Kita bina sebuah rumah, make sure foundation tiang kita tu, simen kita tu kuat. Okay, so saya baru cerita bab 4 jenis foundation untuk bantu anak cakap. Macam mana? Boleh buat ke tak boleh buat ni ibu ayah dalam misi bantu anak cakap? Macam mana? Boleh buat ke tak boleh buat? Betul ni nak elak anak kita sebab speech delay ni bukan sebabkan ada neurological cases sahaja. Boleh juga dijadikan anak ada ciri-ciri speech delay disebabkan oleh anak ini kekurangan stimulasi. Kalau anak-anak kita tu ada ciri-ciri speech delay disebabkan oleh isu-isu neurological disorder seperti autism, ADHD, Down syndrome dan sebagainya. Okey, isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan otak, kita kena belajar untuk reda, itu number 1. Yang kedua, perlulah buat sesuatu. Tak bolehlah kita tunggu je. Tunggulah saya dah buat appointment lagi 6 bulan. Baik-baik anak tu punya gap milestone tu 3 bulan, anda tunggu 6 bulan, milestone 3 bulan tu boleh jadi gap milestone anda lewat jadi 1 tahun. Jadi kami tak nak ibu ayah ataupun guru-guru tak buat apa-apa. Tolong sampaikan kepada ibu ayah untuk buat sesuatu dekat rumah. Sebab kerja kami jadi mudah juga dekat hospital. Kerja kami as a terapis dekat pusat terapi swasta pun jadi mudah. Kami nak bantu ibu ayah. Sebab kes pun semakin hari semakin banyak. So ada yang nak grab buku ini, jangan kalau dekat TikTok, pergi saja dekat bio Mami Shah ni. Alright, Mami Shah tunjukkan dekat bio Mami Shah, tekan saja link ini. Alright, dan anda boleh grab terus buku aktiviti. Kat sini. Alright, grab saja dekat sini buku aktiviti, okey? Okey, kejap. Nanti saya akan kongsikan. Saya nak kongsikan lagi foundation yang seterusnya. Ready ke? Kalau ada ready, comment ready. Okey, terus bantu saya tekan butang share. Teruja saya pada hari ni. Esok kan Sherin nak share banyak lagi tau. Okay, ST Sherin yang buat buku Buih Obuh ni. Alright, yang pergi ni buku aktiviti cakap ni. Bukan saya yang tulis tau. Saya penulis bersama saja. Saya cuma tukang edit saja. Kan saya kasih saya punya pendapat daripada pandangan occupational therapist yang memang saya gunakan bahan-bahan ni. Sebab apa saya kata senang? Sebab ramai parents datang ke pusat terapi Nuha, bila kami ajar parents ada satu isu. Apa dia? Mereka tak tahu nak readykan barang. So dekat dalam buku aktiviti cakap ni, anda dah ada barang. Gambar dah ada. Ada parents yang dah grab buku ini, mereka siap laminate lagi. Betapa mereka menghargai ilmu ni. Okey, sebab kami bagi aktiviti interaktif. Contohnya lah, anak yang tak cukup vocabs. Padahal usia 18 bulan dah kena ada 50 vocabs kan. So jadi dalam buku pertama, kita tambah vocabs. Vocabs apa nak ditambah? Vocabs yang hari-hari anak guna. Secara harian. Apa dia? Ketika aktiviti makan. Apakah objek-objek yang ada dekat dapur. Dekat bilik tidur. Gambar dah ada. Okey, gambar dah ada. Video dah ada. Apa saja. Ada parents nak guna cara lama, diorang laminate. Tak ke mudah? Tak ke simple untuk anak-anak ibu ayah? Bila dah cukup vocabs, barulah mudah nak ajar anak bina ayat. So dalam buku Nak Bina Ayat ni, nampak tak? Ada 3 strategi yang kami kongsikan. Contohnya lah ni, kata kerja dan objek. Gambar dah ada. Sekejap saya tunjukkan. Basuh. Basuh cawan. Ya, kita nampak macam mudah je. Tapi percayalah. Macam mana saya ajar parents, puan buat macam ni, parents mesti datang balik kepada kami cakap, alah puan, tak sempat lah nak cek gambar, alah puan, alah saya tak tahu nak buat macam mana. Dah, kami dah selesaikan masalah ibu ayah, kami sertakan sekali video bantu anak pelat, kami sertakan sekali aktiviti gunting, kami kasih gunting percuma, kami kasihkan sekali e-book gunting. Khas untuk ibu ayah yang serius nak bantu anak cakap, better korang grabkan terus combo. InsyaAllah dalam misi bantu anak cakap banyak aktiviti stimulation. Mami Shah akan kasih aktiviti sensory. Esti Sherin akan kasih aktiviti perkembangan bahasa menggunakan buku-buku ini. So bila anda ada bahan, barulah mudah anda nak bantu anak cakap. Betul tak? Saya teruja nak bantu lebih ramai ibu ayah yang nak belajar bantu anak cakap. Anda boleh terus tanya soalan. InsyaAllah saya akan jawab. Tapi sebelum tu kita belum habis lagi. So kita tengok sensory, behavior, gross motor, fine motor. Seterusnya macam mana lagi? Macam mana lagi nak bantu anak cakap?
So kita ada sensory, behavior, gross motor, fine motor. Seterusnya apa guys? Kemahiran social skills and also play skills. Kat sini juga OT memainkan peranan. Kita develop pre-verbal skills anak. Kita develop kemahiran bersosial anak. Apa dia? Antaranya taking turn. Antaranya eye contact. Okay, antaranya kemahiran menunggu. So semua dekat sini adalah sangat penting. So ini semua boleh dibantu daripada aktiviti, insyaAllah saya akan kongsikan malam ni nanti dekat grup misi bantu anak didik. Khas untuk ibu ayah dalam grup misi bantu anak bercakap. Alright, Mami Syah nak sharekan antara strategi yang occupational therapist gunakan semasa sesi. Nak ke tak nak, sila join grup misi bantu anak cakap. Okay, sebab yang paling penting lepas anak dah settle ni semua, okay, anak juga perlu ada kefahaman. Ini juga penting sebab kalau kita nak anak kita ni bercakap, dia kena faham. Apa yang input dia masuk, anak akan lebih mudah untuk output kan. Okay, anak akan lebih mudah untuk cakap bila dia faham. Sebab itulah dah stimulate sensory, dah check behavior, dah check gross motor, dah check fine motor, dah check social skills and play skills, dah check cognitive. Sebab barulah anak lebih mudah untuk bercakap. Nampak tak kaitan sensory dengan cakap? Anda nampak tak? Senang ke susah untuk anak sampai ke tahap anak boleh sebut nak mama? Anda tahu tak apa yang berlaku dalam otak anak? So faham macam mana guys? Rasa-rasanya lah. Setelah Mami Syah share proses bantu anak cakap ni, awak rasalah anak anda berada dalam kategori isu yang mana satu? Sila komen dekat ruangan komen. Kepada anda dalam misi bantu anak cakap kaitan sensory dan juga anak cakap. So anda dah tengok tadi sensory, behavior, gross motor. So bila nak bantu anak cakap ni kan, katakanlah anak kita ada masalah sensory yang tak settle. Kerap menggigit, air liur meleleh. Alright, anak kita ni tak boleh mendengar arahan dengan baik. Okay, tak faham arahan. Memang akan agak mencabar cikgu-cikgu nak ajar anak bercakap. Seriously. Okay, cikgu-cikgu akan rasa susahnya nak ajar anak bercakap. Seriously. Sebab apa? Anak-anak yang keep on melompat. Anak yang keep on flapping hand. Anak yang tak reti duduk diam. So, jadi nanti malam saya akan kongsikan strategi. Mami Syah akan kongsikan strategi mengajar anak kemahiran social skills ketika aktiviti sensory motor. Okay, Mami Syah akan ajar kemahiran social skill. Mungkin kat sini anak tak berapa nampak sebab dia reflection. Okay, tapi saya akan kasih nanti. Jangan risau, saya akan kasih nanti dekat dalam grup. Okay, saya akan kasih dalam grup nanti. Okay, saya akan kasih dalam grup, jangan risau. Okay, di mana kita nak ajar anak kemahiran untuk bercakap. Bila bercakap ni, kita kena faham it's a two-way communication. I cakap, you dengar. You cakap, I dengar. Maksudnya, I kena tunggu kan? So, saya nak kongsikan strategi. Macam mana dalam menggunakan aktiviti sensory motor, anak boleh diajar perkembangan bahasa juga. Macam mana? Jom saya kongsikan. Antara aktiviti yang parents boleh buat kat rumah. So, apa yang benda yang simple parents boleh buat kat rumah adalah number one, kalau tak ada hula hoop, sediakan tape. Okay, sedang memberi contoh aktiviti sensory motor, tetapi kita bagi sekali aktiviti yang boleh menggalakkan anak kemahiran menunggu dan kefahaman bahasa. Nak ke tak nak? Okay, seterusnya. Dah sediakan hula hoop atau tape? Okay, good. Alright, next. Apa yang parents boleh buat? So, hula hoop ataupun tape tu letak dekat atas lantai. Okay. Hula hoop ataupun tape itu letak dekat atas lantai. Dah ke? Dah ke belum? Sila komen. Dah ke? Okay. Dah letak atas lantai. Okay. Later on, Mami Syah akan kasih anda 2 kad visual. Mami Syah akan kasih ibu ayah dekat dalam grup misi bantu anak cakap 2 kad visual untuk ajar anak kemahiran ya Allah menunggu dan juga contohnya lah saya akan
kasih 2 kad visual dekat dalam grup misi bantu anak cakap. So, bila anak nak melompat, anak bermula daripada sini, okey, lompat. Tunjuk anak kad visual ini. Tunggu. Adik tunggu. Adik tunggu. Adik kira. 1, 2, 3. Good. Adik lompat. Adik tunggu. Adik tunggu. Adik kira. 1. Tunggu. 2, 3. Good job. Adik lompat. Adik tunggu. Adik tunggu. Adik kira. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah. Pandai adik tunggu. Pandai adik lompat. Nampak tak? Gitu. Jelas tak? Okey, ini adalah antara kaedah yang boleh menggalakkan perkembangan bahasa. Pada masa yang sama, kita memberi stimulasi sensori pada anak. Sebab Misha akan kasih ni dekat dalam grup misi bantu anak cakap. Ada banyak lagi tips dan strategi yang kita akan kongsikan khas untuk ibu ayah yang join misi bantu anak cakap. Dan of course seterusnya kami akan banyak menggunakan bahan-bahan yang kami akan gunakan dalam buku aktiviti cakap. Saya ingatkan lagi sekali kepada ibu ayah, sebenarnya banyak salah faham anak-anak ni, kita ingat anak kita ni ada masalah ni memang dikaitkan dengan autism saja ke? Tak semestinya. Tak semestinya anak speech delay ni autism. Kan tadi saya dah terangkan. Tak semestinya anak speech delay ni disebabkan oleh neurological cases. No, not all the cases are because of neurological. Some of the cases is because of lack of sensory stimulation. Ibu bapa sendiri pun tak tahu nak sembang dengan anak macam mana, maka anak itu dibiarkan dengan gadget. Bila ada gadget, maka anak-anak ni punya gejala speech delay tu seakan-akan macam autism. That's why kita panggil dia sebagai pseudo autism. Tapi sebenarnya anak tu bukan autism pun. Ada cases juga sebenarnya anak tu autism, tapi disebabkan kita tak perasan, kita ingat it's a very normal. Dan anak-anak ni pula dulu boleh bercakap, tiba-tiba tak bercakap. So kita pun macam pelik, anak aku ni autism ke tak? So some of the cases ada speech regression, seperti yang awal-awal tadi tanya soalan kepada Mamisha kan. Maybe anak puan ada speech regression, which we do not know. That's why kalau anda dah perasan anak ada ciri-ciri macam ni, tolonglah bawa berjumpa dengan speech therapist. Okay? Kajian, anak-anak ataupun baby ni boleh keluar first word mereka seawal usia 9 bulan. Jangan pelik. Memang ada baby yang dah boleh bercakap pada usia 9 bulan. Itu ikut kajian. 9 hingga 16 9 until 18 months adalah waktu. Waktu di mana baby akan first word anak normally akan muncul pada ketika itu. 9 to 12 months. Alright, 9 to 12 months. So, tak peliklah kalau anak tiba-tiba pada usia 9 bulan, dia dah boleh bercakap. Susu, mama, nak, cucu, ada. Anak saya sendiri boleh bercakap pada usia 9 bulan and quite clear juga pronunciation dia. Okay, ada baby yang saya jumpa, memang boleh cakap pada usia 9 bulan. Cakap baby lah. Kan? Sebutan baby lah. But it's very clear. Alright? Okay, jelas tak ibu ayah? Seterusnya, ada soalan lagi tak ibu ayah? So, jangan lupa misi bantu anak cakap. Kami dah kongsikan beberapa strategi insyaAllah khas untuk mereka yang join dalam grup misi bantu anak cakap. Dalam grup misi bantu anak cakap, Masya Allah, memang banyak sangat yang kami nak kongsikan dalam misi bantu anak cakap ni. Okay, macam mana nak start anak guna ajar bahasa Melayu? Ajar saja, cakap saja. Saya punya student, when with me during the session is in English. But masa dia masuk ke PPKI, Sekolah Bahasa Melayu, mereka akan start cakap bahasa Melayu. Mereka terpaksa cakap sebab environment tersebut memaksa mereka bercakap dalam bahasa Melayu and turn out the child to be okay. Sebab anak ni bukan ada masalah kognitif, dia bukan ada masalah kefahaman. Okay, cuma dia tak pernah didedahkan. Okay? Anak saya 9 bulan, mama papa makan, teh. Boleh? Tak ada masalah, boleh saja. Anak saya bahasa dia campur English dan Melayu, tak ada masalah. Bilingual tidak menyebabkan, mana-mana kajian telah menunjukkan bahawa bilingual tidak menyebabkan anak ada ciri-ciri speech delay. Tetapi, ikut kata speech therapist, dialect boleh menyebabkan anak confuse bahasa. Dialect, contohnya kecek Kelantan, kecek Gano, gitu. Dan Ariana, selalunya anak usia 5 tahun, mereka dah jelaslah pronunciation mereka. Cuma mungkin ada few, I think ada beberapa bunyi like yang English words yang mereka akan a bit difficult to pronounce, but it's okay. Tapi tak adalah
taklah sampai 95% of the words tu kita cakap tu kita tak faham. Anak usia 5 tahun sepatutnya dah kurang dah isu pelat tu. 95% of apa yang dia cakap memang kita faham. Tapi kalau masih lagi banyak perkataan yang anda tak faham tu, silalah bawa berjumpa dengan speech therapist. Okay? Sekarang tengah usahakan untuk hilangkan bahasa alien dia. Tak apa. Nanti follow lah misi bantu nak cakap ni sebab kami fokuskan kepada step by step. So anda follow apa yang kami cadangkan dan cuba sendiri. Okay, cuba sendiri. Boleh Sebab tak ada masalah. Sebab banyak terapis pula. Banyak confusion dekat luar tu. Mengatakan anak bila ada speech delay, parents takut. Sebab takut anak dia autism. Sebenarnya autism ni pun bukan satu penyakit. Tak perlu pun anda takutkan. Okay, even speech delay pun. Speech delay ni bukan saja anak-anak autism ada tau. Anak ADHD pun mungkin menunjukkan ciri speech delay. Anak Down syndrome. Anak disleksia, ada tu speech delay, bermula dengan speech delay. Anak yang genius, yang pandai, dia dimulakan dengan perkembangan bahasa yang limited vocabs. Kan? Sebab dia punya kemahiran-kemahiran sensory, motor skills, fine motor tu lambat develop. Sebab tu kemahiran cakap pun lambat develop. So, tak perlu anda risaukan. Cuma bila anda dah cakna, red flags anak, usia 18 bulan, 50 vocabs tak faham, stimulate, rangsang. Rangsang macam mana? Gunakan kaedah-kaedah visual, gambar-gambar macam ni sebab kaedah visual antara kaedah yang bukan saja membantu anak-anak special needs, malah terbukti berkesan untuk anak-anak typical development juga. Okay? Anak 2 tahun sensory dan belum ada perkataan. Contoh mama nak kena order buku yang mana? Saya galakkan puan dapatkan terus combo ni puan, boleh tak puan? Saya galakkan puan dapatkan combo, lepas tu sila buat aktiviti sensory motor yang saya akan kongsikan dekat dalam grup misi bantu anak cakap. Okay? 22 hari bulan saya jumpa terapis, harap dipermudahkan. Risau saya rasa macam dah terlambat dah usaha sebab misi cakap normal. Okey, saya faham. Saya pernah berjumpa dengan kes anak 7 tahun masih pakai pampers, tak bercakap lagi. Parents tu tak perasan pun anak dia delay. So that's why kadang-kadang bila parents datang bercerita dekat kami dah tak rasa pelik dah. Sebab ianya benar. Kadang-kadang memang betul parents ada yang tak tahu yang anak dia delay. Anak pakai pampers lagi tu, usia 7 tahun tu. Next year nak masuk dah lambat dah masuk next year tu. Nak masuk darjah 1. Baru jumpa, tak tahulah macam mana dia rasa anak dia tu sebenarnya normal. I pun kadang-kadang tak percaya apa yang parents ni percaya. Ya betul, combo activity. Apa aktiviti yang sesuai untuk baby 9 bulan untuk bantu bercakap? Puan boleh menggunakan buku cerita. Okey, cuma untuk baby saya galakkan parents dapatkan buku stimulation. Buku baby 40 idea stimulasi tu puan. Sebab bagi saya puan kena fokuskan kepada perkembangan sensory dan juga perkembangan gross motor anak. Okey? Gross motor contohnya macam mana? Gross motor contohnya kemahiran merangkak, kita develop merangkak anak, kita develop anak duduk, kita develop anak baling bola, kita develop anak tenang bola. Kemahiran gross motor ni sangat berkait rapat dengan kemahiran-kemahiran school readiness yang lain. Contohnya untuk menulis, membaca, bercakap, bermain dengan kawan-kawan, ada banyak. Cuma dalam misi bantu anak tulis, Mami Syah banyak share pasal gross motor. Misi bantu anak cakap, saya memfokuskan kepada kemahiran perkembangan bahasa. So Puan Batrisha kena follow misi-misi yang lain jugalah untuk get the complete. Next week insyaAllah, khas untuk baby punya edisi pula. This week fokus untuk perkembangan bahasa. Kan nak kongsi semua dalam satu masa ni memang tak sempat lah. That's why dalam misi school readiness kami pecahkan kepada misi bantu anak tulis, misi bantu anak cakap, misi elak anak didik. Okay, so follow lah kami rapat-rapat. Okay, follow rapat-rapat. Minggu ni kasih saya share pasal buku aktiviti cakap, buku buih-buih dan set buku visual perception. Sebab buku-buku ini semua adalah buku-buku yang saya gunakan untuk bantu anak speech delay, okay, untuk rangsang anak bercakap, untuk kuatkan kefahaman mereka, untuk kuatkan memori mereka. Yang belum dapatkan, pergilah dapatkan dengan kadar segera, okay? Anak saya 9 bulan, kalau kakak dia buat homework, dia pun dah start pegang pensel dan menconting, kiranya gross motor. Menconting is dia bukan gross motor skills. Itu adalah kemahiran visual perception. Melukis, menulis, mewarna, itu adalah kemahiran visual perception tau. Itu bukan kemahiran motor skills. Motor skills adalah gerakan bahunya. Okay? Jangan salah faham. Alright, menulis itu adalah kemahiran visual perception ni. Kemahiran visual perception. Okay, anak boleh menulis garisan menegak, melintang, itu kemahiran visual perception. Okay? Alright, jelas ya? Okay, so kita dah 10.39.
Saya rasa sampai di sini saja untuk sesi live kali ini berkenaan tentang bantu anak cakap. InsyaAllah kalau saya okey lagi, nanti kita boleh live topik yang lain, bantu anak tulis. Sebab ada banyak soalan-soalan yang berkaitan dengan bantu anak tulis. InsyaAllah kalau saya okey lagi, kita boleh live dekat TikTok. Okey? Terima kasih. Doakan murah rezeki untuk Easy Kids by Nuha yang membawakan misi bantu anak cakap. Kita jumpa lagi esok hari jam 9:30 malam bersama dengan speech therapist Sherin. Ini lagi banyak yang kami nak kongsikan. So korang make sure join tau. Make sure korang join. Support kami. Okay? Terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah dan silap, tergeris kata dan sebagainya. Saya mohon maaf. Terus follow kami. Semoga dipermudahkan urusan ibu ayah semua. Bye-bye. Assalamualaikum.